Benar tu ya guys. Hai, kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Ekstra. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Oh, taranum sih. Tutup telinga sikit. Tak nak. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Good. Baiklah, untuk topik hari ni, minggu ni, kita akan adakan sesi soal jawab Puaka Soal-jawab. Ekstra. Dan sebelum apa-apa, kalau korang pun mungkin ada soalan-soalan yang nak tanya, bolehlah email kepada kami di puakasg@gmail.com. Betul. Yep, dan Ataupun ada suggestion ke apa kan untuk topik-topik yang untuk kita nak kita ketengahkan ke apa pun boleh juga, tak ada masalah. yes. Can be anything. Apa-apa pun sebelum kita mulakan, jangan skip ad. Kalau ada, tu tandanya anda bersokongan kepada kita. Dan kalau boleh, kalau yang nak bagi sokongan lagi, mereka boleh buat apa Ustaz? Boleh langsung ke kita punya website untuk ini kan, untuk support kita punya merch. Terkejut dia boleh kasih kita ya. Boleh. Ya, support lah merch lah. Kita ada kita punya jaket, kita bobo jaket, kita ada kita punya windbreaker, ada hoodie, topi, sold out. Ada bag, tote bag kita. Tote bag, yes, tote bag. Kat mana tu? Kat puaka.com, puakasg.com. Yes. Dan bagi anda yang mungkin ada pertanyaan mengenai rumah, Betul. kan? Nak jual beli rumah, nak sewa rumah, ataupun yes. mungkin nak buat bisnes, nak cari tempat-tempat kedai-kedai mana-mana pun, boleh ke Tag Team SG. Mereka akan bantu anda. Dan mungkin ada yang macam nak buat pengiraan apa-apa pasal rumah, Just nak tanya je kan. untung macam mana, boleh jual ke tidak. Boleh tanya diorang, jangan malu. Boleh call lah. Ya, diorang semua memang tim tak tahu malu. Dia akan layan maksudnya. Dia akan layan. Yes. Baiklah, kita ke Q&A. Q&A. Okey, dia banyak berbual English tau Ustaz kat sini. Oh, can. Sebab beliau Proceed. ni, Proceed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Excuse me for using English, but my Malay isn't fluent. Welcome. But would really want to hear advice from Ustaz Fadli. Come on. Right. I'm Nadia. Hello, I Nadia. come from a Chinese Muslim family. Hello. My grandma, Chinese side, recently suggested to buy this medication for me. Hey Siri, please repeat. Katanya di sini. Okey, dia mualaf. Mualaf. Okey, namanya Nadia dan kebelakangan ni dia nak tanya Ahlan. neneknya okey. di bahagian Maternity. neneknya orang Tionghoa. maternal. Neneknya orang Tionghoa. Tionghoa. Maternal. Sarankan untuk beli medication, ubat-ubatan yang diberi nama Wuji Bai Feng Pian. Wuji Bang Fian Pian. 你可以吗？你好啊。好。你知道？你知道不知道？五 G 拜粉边，你不知道。 Bamian. Kita bukan nak membersendakan apa-apa bahasa. Kita pun belajar juga. Kita Betul. pun tak tahu apa tu Wu Ji Bai Feng Pian. Pian. Ustaz cuma tahu Bai Mian apa? Bamian. Tu Bamian tu makan. Makan ni bukan. Ni tak So tahu. katanya Wu Ji Bai Feng Pian. Maksud apa ni, katanya benda ni ataupun ubat-ubatan ni dapat membantu menstrual head perjalanan head, cycle head ataupun perjalanan darah Betul. dan sebagainya. Cuma dia nak tahu pasal medication ni semua. Dia pernah pergi ke online untuk check lah ramuan-ramuan begini sebab pergi itu kan traditional Chinese medicine kan. Okay. So sebagai Muslim dia nak tahu sebelum ambil ubat-ubatan ni daripada Chinese clinic macam ini semua, halal ke haram ke, nak tahu juga. Sebab kat sini ada apa, deer antlers gelatin. Gelatin apa tu? Antlers, apa dia macam apa? Rusa punya tanduk Deer antler gelatin. Oh, dalaman gelatin. Gitulah. Gelatin. Kurang faham kita, tapi gelatin lah. Mungkin babak-babak ke apa dalam dalaman dia gelatin lah kan.
som-som, usus apa gitu-gitulah daripada tulang-tulang tu semua. Lepas tu terus ada mantis eggshell, egg case. Mantis egg case apa? Mantis? Mantis itu lah praying mantis tu. Ya ke? Mantis. Praying mantis ke? Kalau betul lah tu praying mantis egg case. Kalau dengar praying lah. Ya, mantis egg case, sarung telur punya kulit ke apa gitu, dan juga tortoise shell. Okay. Tortoise shell? Shell. Apa? Shell? Shell tu. Kulit itulah shell. Tortoise, kura-kura. Penyu, turtle. Belunggu. Betul. Asal boleh lah dia ni? Dia. Hey, orang semua negara tengok Belungku belungku. Mana belungku? Shell, kerang. Asal dia punya Rumah. Kura-kura punya belakang tu dia punya rumah, dia punya kulit keras tu lah. So banyak kadang-kadang Chinese turtle medicine kan gunakan tu kan untuk asal-asal jadi ubatan. Ya. So nak tahu boleh tak dia makan benda ni semua sebab nak tahu halal haram macam mana. Okay, first kali saya memang tak certified pun untuk cakap pasal ubat-ubatan ke ataupun daripada haiwan-haiwan ni semua. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Akan tetapi pastikan kalau boleh apa sahaja yang masuk dalam badan kita adalah sesuatu yang halal, yang bersih dan yang lain-lainnya daripada segi syarak ataupun tidak. Okay. Kemudian tadi saya dengar macam gelatin daripada rusa. Antlers. Antelope Antlers. Yang rusa yang ada orang kan satu macam rusa banyak tu kan. Okay. Tapi dia punya tanduk dia self, bukan dia gelatin, dibunuh. Tak tahu gelatin daripada mana. Oh, okay. Kalau gelatin ke apa kan, gelatin tu maknanya lebih pada fats, is it? Ya, mungkin. Dia kalau lebih pada fats ke apa gitu, kita tengok juga. Dia ni rusa dia ada rusa yang disembelih dengan syariat Islam ataupun tidak kan. Of course, that's always our first priority. Nak tengok, jangan gitu kambing ke ataupun unta ke apa sahaja. Walaupun kita bilang kambing, okey lah. Tapi masalahnya bukan masalah kambing dia, masalah dia apakah gelatin tu diambil daripada kambing yang disembelih dalam syariat Islam ataupun tidak. Itu paling penting. Kadang-kadang kita tengok kan ingredients, gelatin from sheep ataupun from cow ke apa. Yelah, that cow tu disembelih macam mana? Ataupun hanya dipotong saja kepalanya kan. That's always the first thing. So the second thing is pasal tadi ada pasal kura-kura punya shell dan lain-lainnya apa semua. Asalkan tidak ada sesuatu yang haram, it's always best to cari orang yang lebih pakar tentang benda-benda macam gini. Dan kalau boleh juga digantikan. Kalau you tak boleh Buci bi ban feng Bai apa tadi bai Wu Ji Bai Feng Pian. Kalau tak boleh Wu Ji Bai Feng Pian, tak boleh tu, you rasa ragu-ragu, cari benda-benda yang lain. Cari benda-benda seperti ada makanan sunnah tertentu. You boleh makan daripada kushtul hindi, which is this one is very unpopular kat Singapore. Kushtul hindi. Dia adalah spice yang daripada India, termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Sama juga untuk pengobatan pun boleh pakai kushtul hindi, dan boleh makan minyak zaitun, boleh makan habatus sauda, boleh. Especially untuk minyak zaitun, dia bagus untuk pelancaran dalam kita punya organ dalam. It's always good minyak zaitun. If you can, you try on that first. Tapi kalau contohnya dah cuba, dah tak ini, boleh pergi doktor untuk just cari alternatif lain. Then you boleh ni kalau last tak boleh ke apa, then you nak try ni Wu Ji Bai Feng Pian pun boleh, tak ada masalah. Kan? And also you can Google on YouTube macam mana untuk tambahkan darah dalam badan. Sebab boleh makan daging merah kat sini letak, seafood, kacang, biji-bijian, jeruan, sayuran yang dark veggie color tu kan, green color yang dark tu semua color, boleh makan untuk darah tu semua. And salmon, tu semua you boleh makan. So kalau you was-was, you can just Google makanan untuk tambahkan darah, makanan untuk perbaiki head. Mesti ada. Don't worry. Go for things yang alami lah. Alami. Natural. Natural, no chemical, no nothing. Yep. Boleh.
Okay, thank you. Alamak. Welcome. Namanya tak apalah. Dia Tak payah sebut nama. tak apa sebut. Yes. Okey, yang kedua daripada Puan H. Assalamualaikum Ustaz dan tim Puaka. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, kenapa kita harus makan kurma atau apa saja dengan kiraan ganjil? Ganjil, okey, okey. ganjil. Contoh, kawan saya sakit tekak. Kemudian saya suruh dia masak bunga cengkeh tapi dalam kiraan ganjil. Sesudah air bunga cengkeh itu sejuk, campurkan madu dalam setengah sudu, kacau, selawat, kemudian minum. Disebabkan itu, dia bertanya dengan saya, kenapa harus ganjil dan apa hadisnya? Harap Ustaz dapat terangkan. Okey, yang tadi tu bunga cengkeh tu dicampur dengan apa tadi, madu dan lain-lain. Itu adalah ramuan yang baik sebetulnya. Bagus. Cuma pertanyaan di sini adalah kenapa ganjil yang ditanyakan oleh kawan yang tadi Ya. Yeah. Kawan yang tanya. Kenapa kena ganjil dan apa dia punya hadis dia? Betul, sebetulnya ada hadis Nabi SAW daripada Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Dia katakan innallaha witrun yuhibbul witra. Yang bermaksud apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ganjil dan yuhibbul witra, dan Allah suka ataupun cinta kepada perkara-perkara yang ganjil. Kenapa? Yang first kali kita tengok hadis Nabi SAW kata innallaha witrun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu witr. Witr tu maknanya ganjil. Apa tu? Kenapa maksudnya Allah itu ganjil? Kan Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Kan kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, esa. Maka kita faham bahawasanya kata ganjil adalah nombor yang seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan lain-lainnya. Begitu juga dengan ketika Allah Subhanahu Wa Taala pun menamakan dirinya ataupun ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, ada 99, iaitu dipanggil sebagai Asmaul Husna. Pun 99 adalah sesuatu yang ganjil. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagi umat manusia, khususnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita, iaitu dengan adanya solat 5 waktu. Apakah 5 itu ganjil? Ganjil. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala pun sama juga untuk kita, bagi siapa sahaja yang melakukan umrah ataupun yang melakukan haji, dia kan ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Kaabah, pusing Kaabah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Apakah 7 itu adalah nombor ganjil? Ganjil. Dan kalau kita tengok dalam sunnah-sunnah Nabi SAW pun sama juga. Kebanyakan daripada sunnah Nabi SAW adalah perkara-perkara yang ganjil. Kan? Contohnya biasanya 3, 7 ataupun 11, ataupun kadang-kadang kita habis solat nanti kita baca subhanallah, 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 ataupun alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pun berapa kali? 33 kali. 33 kali pun adalah nombor ganjil. Begitu juga dengan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit pun 7 lapisan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun ciptakan bumi pun 7 lapisan. Maka di sini menentukan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai sesuatu perkara yang ganjil. Maka kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Sebab itu kalau boleh apa sahaja untuk kurma, even for kurma pun, siapa sahaja yang makan kurma ajwa pada 7 butir ajwa pada setiap pagi, maka dia tidak akan terkena daripada racun dan juga sihir. Kan 7 adalah nombor ganjil. Jadi ikut pada apa yang disukai oleh Nabi dan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu dia jawapan daripada Ustaz. Untuk diharapkan Puan H puas hatilah hendaknya. InsyaAllah. Hello, nampak? InsyaAllah. Tak. It's Ke quite... mengantuk? Saya kena ambil nafas. Okay. Minum. Ada lagi? Ada. Okey. Dan ini Ustaz, soalan seterusnya katanya macam mana ya kita nak tahu kalau kita jaga amalan kita dan amalan kita tu yang kita buat tu jaga kita dari gangguan sihir. Ada tak tanda-tanda? Maksudnya macam mana? Saya tak faham. Saya pun tak faham.
So maksudnya macam mungkin dia tengah buat amalan-amalan ni semua kan. Ah. So nak tahu whether amalan yang dia buat tu macam berhasil untuk singkir okey, gangguan setan. Saya faham. Dia sebetulnya ada beberapa amalan-amalan yang boleh menyangkalkan kita daripada terkena daripada sihir. Contoh macam tadi, saya katakan tentang makan 7 butir ajwa. Itu pun ada main peranan juga. Kemudian daripada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun sama juga. Kemudian daripada kita punya ibadah solat 5 waktu pun jaga juga. Kemudian daripada bacaan Al-Quran, kemudian daripada zikir-zikir tertentu, kemudian daripada pemakanan-pemakanan yang sihat yang masuk dalam badan kita pun main peranan. Semua benda pun sebetulnya boleh menyangkalkan kita daripada sihir. Akan tetapi, apakah kita nak tahu berhasil ataupun tidak? Semuanya tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Bahagian bawah tu ada wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ada sihir yang memang akan memudaratkan. Akan tetapi semuanya tergantung daripada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kadang-kadang kita dah buat ni, dah buat tu, dah buat ni, dah buat tu. Tapi kalau Allah sendiri yang izinkan kita terkena sihir, walaupun kita ibadah macam mana pun, kita akan zikir macam mana pun, kita dah dengar kata ustaz cakap buat ini, buat itu, tapi tetap kena juga. Itu adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di mana ketika Allah izinkan seorang itu terkena musibah, maka insya-Allah akan ada dia punya hikmah dia. Akan ada dia punya kebaikan di sebalik benda tersebut. Apakah ia sebagai suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tingkatkan kita punya keimanan, ataupun mungkin kita tak kuat, maka keimanan kita akan jatuh. Allah nak kita tambahkan lagi keimanan. Dengan sebab itu Allah berikan ujian. Macam-macam. Ada orang diuji melalui anak. Ada orang diuji melalui pekerjaan. Ada orang diuji melalui kesihatan. Dan ada orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui disihir. Maka embrace, reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah apa yang kita buat tu, whether dia berhasil ataupun tak, itu urusan Allah. Yang penting kita sebagai hamba Allah, kita buat apa yang Nabi SAW suruh kita buat, apa yang Allah SWT suka kita buat. Itu kita buat. Yang penting secara tak langsung dia pun tingkatkan lagi keyakinan kita pada Tuhan. Dan yalah, jadi kita jangan putus asa dan terus usaha. Yes. Kan? Don't give up. Don't give up. Okay. Itu dia daripada Encik Fah. Encik Fah. Dia dekat agaknya dia far away. Sorry, minta maaf Encik Fah. Okey. Dan seterusnya daripada Puan S. Puan S. Dafa ni Puan Sa. Safa. Fasa. Okey. Salam Mustafa Ali dan Sejari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia Waalaikumsalam ke ataupun apa tu tajuk dia panggil kokola apa? Macam mana? Waalai. Ain. Waalaikumsalam. Dia tak payah wa'. Waalaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Okey. Tapi kalau kita cakap waalaikumsalam, kalau boleh, tak stres pun boleh kan? Okey. Waalaikumsalam Puan Sa. Ustaznya ketahuilah saya nak memperbaiki. Kan nak pergi tu. Lagi umrah. Takut nanti betul. sebutan-sebutan tak betul. Betul. Sebelum kita ke sana, kita buat advertisement. Bagi anda nak pergi umrah. Yes. Bagi anda yang nak pergi umrah ke, boleh join bersama saya dan juga Suzairi. Boleh langsung register ke www.attabsir.com, yang mana kita akan berangkat pada 30 hari bulan November hingga 14 hari bulan Disember pada tahun 2022 ini. InsyaAllah, jom ajak sekali keluarga, kawan-kawan dan juga saudara mara, kita berangkat sama-sama umrah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau boleh kau dah pergi umrah tu, niat tu biar betul. Dan janganlah pula kita buruk sangka dan tunding jari. Sebab takut apa tahu Ustaz? Dulu sebab sekarang ni orang cakap, wah semua sekarang pakai artis nak pergi cruise pakai artis, okeylah. Sekarang umrah pun nak pakai artis. Macam tu pemikiran netizen. Ya. Jangan bersangka apa yang kurang baik lah. Bersangka baik je lah kan. Betul. So, sampai sana pula jangan awak macam demand
Contohnya, taruhlah saya kat sana. Ha. Janganlah fikir saya ni mutawif Oh, tahu ya. jangan, saya tak tahu apa-apa, saya pun ikut juga. Saya pun Ah. macam you all juga. So, kalau boleh tanya yang lebih arif. Jangan cakap, Suzari tak gunalah kau, kita ikut kau. Kita bukan pergi holiday, kita ibadah ya. Ya. Ada orang yang lebih arif untuk Betul, terangkan segala-galanya. Okey, kita teruskan. Kalau mudah-mudahan siapa yang nak pergi, kalau anda pasang niat, Adon cakap apa tahu, tak ada duit. Tapi kalau awak pasang niat, mungkin insya-Allah satu hari Tuhan Allah akan akan kasih bantu. rezeki. Ya. Betul. Okey. Oh, ni kita dah bagi salam Waalaikumsalam. Puan Fesa. Saya nak tanya, kalau saya allergic pada orang yang simpan barang-barang tak baik. Oh. Kenapa? Maksudnya saya boleh tahu kalau ada orang yang sebegini akan datang atau ada depan saya. Contoh, saya pernah ikut kawan saya pergi rumah seorang perempuan berubat dan sedang tunggu giliran kawan saya dapat rasa ada yang akan datang dan orang tu tak baik. Masalahnya setiap kali berdepan dengan orang sebegini, saya akan mengamuk macam nak bantai je dia. So dia nak tanyalah whether dia tu ada macam apa? Sense. So kalau dia ada, apa dia nak buat? Apa macam, adakah itu satu pemberian ataupun macam Okey. Sebetulnya saya ada banyak soalan saya nak tanya. Banyak sekali saya ada soalan untuk tanya. Tapi kalau saya tak boleh tanya sekarang kat sinilah. Sebab dia kalau saya tanya takut nanti orang fikir lain pula kan. Okey. Tak apa, kalau kita tanya tak apalah. Kita kan belajar sama-sama. Ustaz tanya apa? Oh, okey. Sebab kalau dia boleh rasa-rasa seperti itu, betul ke nak cakap kat sini? Adakah anda mempunyai saka? Kan? Contohnya seperti itu ataupun dampingan apa-apa. Ataupun dampingan tertentu sehingga benda tersebut dia akan rasa bercanggah dengan benda orang lain. So seperti itu. Cuma saya tak nak, as I said tadi, banyak sekali saya nak tanya dulu sebab saya tak nak terus jump into conclusion. Tapi untuk berbaik sangka, maka kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga anda. Allah nak jaga anda daripada benda-benda yang akan memudaratkan anda, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala jaga anda biar anda tak termasuk daripada melakukan sesuatu yang bermaksiat bersama dengan orang-orang yang ada pakai benda-benda seperti itu. Maka itu husnuzonnya saya lah. Seperti itu. But always check yourself. Jangan lupa untuk ruqyahkan diri, dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran, zikir, solat malam dan lain-lainnya. Minta dengan Allah SWT yang mana yang terbaik, maka minta Allah untuk tuntunkan, insya-Allah. Ya. So untuk Puan Sa, kalau boleh kita usaha tadi sebenarnya Ustaz cakap, dan kalau nak sekarang bukan scan, tapi sekarang orang semua suka gunakan perkataan scan. Jadi bolehlah pergi ruqyah ke, pergi sesiapa ke, pergi atau ruqyah diri sendiri pun okey. Ruqyah diri sendiri. Kalau nak lebih lagi boleh ke atapsir, tanya dulu apa-apa. Kalau macam betul-betul bersih, dan mungkin itulah satu mungkin kelebihan yang anda ada untuk anda bantu diri keluarga dan sebagainya. Mungkin dia orang baik kan, Allah pun bantu. Betul. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Puan Ma. Tadi fa sama tidur. Wow, sekarang mentang-mentang dah masuk nyanyi. Dah masuk nyanyi sekarang. Mentang-mentang nak masuk berani nyanyi sekarang, tengok. Jangan mula. Masya-Allah. Cuba nyanyi sikit yang tadi berani nyanyi tu. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam. Saya ingin bertanya mengenai penyakit Ain. Adakah penyakit Ain sama seperti disihir? Dan adakah rawatannya sama? Kerana saya dan suami sudah beberapa kali pergi ke tempat rawatan ruqyah tetapi tidak ada perubahan. Dan jika bertemu dengan kawan-kawan yang dapat melihat, mereka sering mengatakan yang suami saya especially ada yang mengikutnya. Apa yang harus saya lakukan? Daripada Puan Ma. Okey, pertama sekali nak faham tentang yang Ain ni. Ain dan sihir adalah dua perkara yang berbeza. Yang di mana kalau untuk Ain adalah kebanyakannya daripada mata yang jahat ataupun mata yang hasad ataupun pandangan yang hasad ataupun pandangan yang teruja, kita panggil teruja. Maknanya contohnya kita bilang, baju cantik hari ni.
tanpa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita cakap, Masya Allah cantik baju hari ini. Contoh seperti itu kan. Jadi ketika orang itu terkena daripada pujian orang ataupun mata pandangan buruk daripada orang lain, maka dia akan terkena daripada penyakit ain. Ain itself diambil dari kata bahasa Arab ainun, maknanya mata ataupun pandangan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, yang di mana seorang sahabat pun terkena daripada penyakit ain sehingga dia jatuh, kemudian dia kejang. Dan ketika itu Nabi SAW pun datang kemudian menyuruh sahabat untuk mandi daripada bekas orang yang memujinya. Kemudian orang tu siuman kembali. Maka di antara caranya adalah dengan sebetulnya mandi dengan bekas orang yang memuji orang tersebut. Maknanya orang lain tu, contohnya Suzairi puji saya, kemudian saya, na'udzubillah, contohnya saya kena penyakit ain, kemudian dia ambil wuduk, bekas tu ditampung, kemudian diruqyahkan, kemudian saya mandi dengan air tersebut. Itu di antara dia punya cara pengobatannya. Dalam kitab-kitab ruqyah semua diletakkan seperti itu. Dan kalau boleh ruqyahkan setiap hari. Dan saya nak tahu, tadi siapa yang diagnosekan yang anda terkena daripada penyakit ain? Jadi kalau boleh baca di antara ciri-ciri seorang itu terkena daripada penyakit ain dan ciri-ciri seorang itu terkena daripada penyakit sihir ataupun terkena sihir. Dan kalau untuk yang sihir ni biasanya dia akan ada sesuatu yang selalu mengganggu dia. Macam tadi dia bilang ada kawan yang datang kemudian nampak suami dia ada seorang bersama dengan suami dia ke apa semua kan. Sebetulnya cek orang tu dan juga cek suami anda. Biasanya seperti itulah. Dia untuk ain ni dia tak akan ada seperti ada pendamping yang bersama dengan dia. So lebih dari itulah. So cek kembali lagi, diagnose betul-betul. Bila dah diagnose, baru dia akan tahu apa sebetulnya puncanya. Daripada punca tersebut, baru nanti boleh diruqyahkan sesuai dengan apa yang terkena. Kalau kalau terkena ain, maka ain lah. Kalau terkena sihir, maka sihir lah. Gitu. Okey. Itu diharapkan penjelasan. Good. Kau nak lebih tahu lagi ke atapsi.com? Boleh. InsyaAllah. Terima kasih Raimi. Yes. Yang hadiahkan kita. Banyak membantu. Alhamdulillah. Semoga dapat pahala senantiasa. Sponsor macam gini, Masya Allah. Jadi tiap kali kita baca, kita pakai dan orang lain manfaatkan dan orang lain lakukan apa yang kita beritahu berdasarkan daripada sini, maka anda terus akan dapat pahala all the way. Selagi kita pakai ini, Masya Allah. Very good investment. Betul, bagus. Alhamdulillah. Dan bagi siapa kau nak tambah pahala, bolehlah beli cover dia untuk kita. I boleh ingat I watch sekali ke? Boleh. Untuk Ustaz, untuk saya. Selagi kita tengok jam tu, selagi itulah ada apa kan? Boleh. Tak ada hal InsyaAllah. Tapi ini pun jam pun kita pun sponsor juga. Kalau nak sponsor cermin mata ke apa, kedai cermin mata, beritahu kita sentiasa cermin mata ni. Oh good, yes, sponsor lah. Sponsor lah. Kau bagi tahu siapa ya. Alhamdulillah. Dapat pahala sih. Kita doakan you all buat. Kalau nak sponsor umrah pun bagus juga. Okey. Kita sekarang ke Puan Nu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, dia tanya pasal hipnosis. Hipnotis Tadi apa Ustaz cakap? Hipnotis. Hipnotis, dia suka main notis-notis kasih note. Hipnosis? Hipnosis. Okey. Okey. Dalam agama Islam. Okey. Sama ada dibenarkan dan jika ada unsur-unsur sihir di dalamnya. Bidang hipnosis ni lah. Atau ada garis panduan yang syar'i. Okey. Hipnosis. Hipnosis adalah suatu bidang tertentu yang di mana hipnosis ni pun banyak juga
dipakai oleh bomoh-bomoh tertentu Oh ya. dan juga orang-orang yang belajar tentang akal, what you call it, psikologi main peranan. Maka di sini pun it's in a very grey punya, what you call it, grey. Fine line macam tak tu. Yes. Takut fine. kalau gini terjatuh ke? Yes. It's very difficult bagi seorang itu yang khusus hipnosis dan juga orang-orang yang dia belajar hipnosis akan tetapi ada unsur sihirnya. Contohnya ketika seorang itu menyihir seorang itu, dia pun boleh kontrol saja dengan jampi-jampi tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, dia boleh sahaja kawal orang tersebut sehingga orang tu dia akan travel mana dia nak dan dia akan lakukan apa sahaja. Dan saya ada patient seperti itu. Dia tinggal di daerah North. Tetapi setiap pagi itu dia akan travel ke daerah East. Oh yang you cakap tu Ke daerah East. Gitu saja. Dan dia siap boleh keluarkan duit. Correct. Dia siap boleh keluarkan duit. Dia travel ke East dan dia ketika kat dalam bas tu, dia tak sedar. Dia tak sedar sampai orang tegur dia, baru dia tak tahu dia ke mana. Tapi dia akan selalu end up kat daerah East. Dan dia boleh keluarkan duit dan dia pernah jual dia punya barang-barangnya. Termasuk dengan dia punya handphone dia jual, dengan dia punya gelang dia pun dia jual. Dan dia tak tahu dia jual dengan siapa dan duit tu ke mana pun dia tak tahu. Sehingga dia punya suami dia kena selalu ambil dia. Dan pernah juga suruh orang untuk ikut dan rupa-rupanya dia ada macam dia ada jumpa dengan seorang perempuan juga sama, perempuan dengan perempuan. Tetapi seperti dia ikut kata perempuan tu. So maknanya itu pun hipnosis juga. Tapi yang berbentuk sihir. Tapi ada orang yang contohnya hipnosis daripada segi, dia akan jaga dari segi, what you call it, psikologi. Contohnya dia akan cuba tengok sini, contohnya kan, tengok sini, titik sini, titik, terus dia akan jatuh. Itu semua psikologi punya. Itu saya tak belajar dan saya tak tahu macam mana saya nak cakap. Jadi saya hanya cakap daripada bahagian sihir yang mana saya tahu tentang benda tersebut. So macam gini kan. Cuba kata penutupan. Tak boleh belum habis. Macam itu maknanya dia tak kena hipnosis. Oh, dia pantas. Okey, kalau macam bidang doktor macam gitu? Psikologi lah. Tu boleh lah kalau gitu. Okey tak? Psikologi still lah. Kalau untuk psikologi gini, bila you buat kat orang, tu macam tu kan. Orang tu pun jadi terus untuk kebaikan. Untuk kebaikan, apa kebaikan dia? Macam taruh ada naughty ke gini-gini, lepas tu macam okey kau gini-gini, macam tahu apa masalah gini-gini, untuk proses kebaikan. Maknanya dia akan share tanpa dia sedari. Mungkin. Kalau ada dengan doktor je lah, macam dia dengan doktor je. Sebab mungkin sebelum ni kan mesti ada macam okey kau izinkan aku untuk go lagi mendalam apa masalah yang kau ada, apa ni. So dia buat macam gitu. Doktor dengan patient. Oh, itu wallah, saya tak berani untuk cakap. Tak berani untuk cakap. Sebab itu dah di luar dia punya kekuasaan dia. Saya tak berani cakap. Tapi apa yang rasa seperti very grey, baik tinggalkan. Yalah. Okay, kita ada last question di sini. Alright. Daripada cycling. Cycling je lah. Cycling. Nama betul tak tahu. Cycling. Hai tim Puaka. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Oh, hai. Hai tu. Okey. Boleh tak kalau minta Ustaz ajar, kalau ada perubatan alternatif secara Islam untuk penyakit-penyakit kronik, untuk kita usaha selain mengambil ubat-ubat prescription yang diberi doktor? Habbatus sauda. Itu saya bagi tahu, habbatus sauda. Yes, dalam hadis Nabi SAW, bahawasanya habbatus sauda adalah syifa likulli da'. Dia adalah penyembuh daripada setiap pesakit, illal maut, kecuali kematian. Maka di sini percaya pada hadis Nabi SAW. Selalu amalkan 7 butir. Yang kecil tu, 7 butir
Habatus sauda, gigit makan. Hmm. Itu boleh ataupun minyak also kan. Dalam kapsul tu kan. Yes. Jadi untuk siapa sahaja yang sakit kronik ataupun terkena sihir, boleh juga makan. Itu saya ada buat juga kat tafsir. Baru juga. Produk Baru, yes. So, kecil. tak dapat pun saya. Meradang nak free je. Kecil gitu je. So, you tinggal tuang gitu je. You akan dapat 7. Then, makan. Gigit. Bagus, jangan telan gigit. Yes. Satu apa? Satu je tak silap saya, $10 lah. Kecil gini. Dah ada dah. Dalam dah. Tak Dan semuanya bawa bersih, saya. semuanya bersih. Tak bawa saya. Sebab ada habatus sauda, ada yang dalam dia ada batu-batu, ada apa semua. Tak, saya punya semua saya dah Bersihkan. bersihkan one by one. Okeylah. Hmm. Terima kasih Okay, Ustaz. habatus sauda. Nak juga satu botol kan? Okey. Boleh? Dah ada botol dah Ustaz. 4 botol. Satu Yes. $10. Nak berapa? Nak 3? Ya. Boleh. Ni beli ke nak free? Okey, beli okey. Okey, itu saja. Jangan lupa makan habatus sauda. Memang betul orang cakap kalau you pergi tempat negeri-negeri sejuk pun, habatus sauda dan madu membantu. Sebab saya dah pernah try. Jangan try. Memang membantu. Saya makan yang bijinya. Oh, you boleh makan madu dengan habatus sauda? No. Oh, you should Makan, try that. No, makan gitu, gigit-gigit. Lepas tu nanti after that, lap apa gitu, saya makan madu. Lat-lat gitu je lah. Boleh. So, memang badan rasa macam panas. Kalau macam, you tak boleh tahan dia punya pahit dia kan, dan letak kat atas madu. saya okey. Dia makan. Itu sedap. Alhamdulillah okey. Dia macam pedas-pedas lidah-lidah. Bukan pedas, dia macam lidah-lidah. How to say? Pahit-pahit. Okey lah, boleh lah. Okey lah, boleh tahan. Boleh tahan. Boleh. Tak ada masalah. Tu dia. Yang penting kena banyak minum air. Sebab kadang habatus sauda ni ada yang heaty, panas. Betul. Okey. Itu saja soalan-soalan yang telah dijawab oleh Ustaz Fadli Rosli yang diterbangkan jauh daripada Dari Zimbabwe. Woo. Okey, dan bagi anda kalau ada soalan-soalan bolehlah email kepada kami di puaka@sg@gmail.com. Yes, true. Jangan lupa untuk like, share, subscribe kita punya YouTube channel dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification terbaru. Dan juga jangan lupa untuk support kita dengan kita punya merch-merch yang ada ni di puaka.sg.com. Yes. Dan bagaimana kalau orang ada macam nak Soalan-soalan. Hartanah boleh langsung ke The Tech Team. Boleh call, ada kat bawah sini. Tanyalah pasal rumah, pasal sewa rumah, nak beli rumah, nak jual rumah, nak tengok-tengok rumah, apa-apalah. Nak tengok harta, nak tengok tanah, semua. Boleh. Yang penting follow IG mereka di Tech Yes. Team SG. Mudah saja. Semua peramah-peramah mereka utamakan kata orang tu utamakan kejujuran dan juga servis yang tip-top. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini dan jumpa lagi minggu depan, minggu terakhir. Yes, minggu terakhir ke mana tu? Kita off lagi untuk 2 bulan. Off lagi. Tak ada gurau-gurau. Minggu terakhir sebelum kita ke bulan Ramadan. Ramadan. Yes. Okey, so jumpa lagi minggu depan. Jaga InsyaAllah. kesihatan, ingat Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.